Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita panas, berita tergempar dan berita mengejutkan seluruh Malaysia. Berita politik, ekonomi dan perkembangan Malaysia segalanya ada di dalam channel ini untuk semua keluarga Malaysia yang dicintai dan dikasihi. Mari kita menonton video ini. Sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, komen, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notification supaya anda tidak ketinggalan dengan info-info terkini daripada channel ini. Berita kita akan bermula dalam kiraan 1, 2, 3. Berita bermula sekarang. Halo Malaysia, selamat pagi. Berita hari ini dipetik daripada malaysiakini.com. Siapa akan jadi sekutu PN dan PH? Berita penuh, dua gabungan parti politik utama, Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH kini saling berebut sokongan untuk membentuk kerajaan. Bagi PN, Perikatan Nasional, kerjasama dengan JRS di Sabah dan GPS Sarawak akan menghasilkan 101 kursi. Sekiranya ditambah dengan jumlah anggota Parlimen PBM, warisan dan calon bebas Sabah, bilangan ini boleh meningkat kepada 108 kursi. Bagaimanapun jumlah ini masih tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan yang memerlukan 111 kursi Parlimen. Memandangkan lompat parti bukan lagi merupakan satu pilihan, PN, Perikatan Nasional, mesti mendapat sokongan Barisan Nasional BN untuk mendapat bilangan. Antara pilihan yang ada ialah PN bersekutu dengan 7 ahli Parlimen Barisan Nasional Sabah yang berada dalam kerajaan bersama JRS. Ini akan membolehkan PN memperoleh 115 kursi di Parlimen. BN Sabah mempunyai autonomi daripada rakannya di Semenanjung dan menyokong Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional PN tidak melanggar undang-undang anti lompat parti. UMNO tidak meminta peraturan partinya untuk menghalang ahli parlimennya daripada menentang parti itu dengan menjadikan peletakan jawatan secara sukarela sebagai satu kesalahan. Ini juga membuka peluang PN untuk mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen Barisan Nasional BN yang tidak sehaluan dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk mendapatkan sokongan dalam membentuk kerajaan. Bagi PH, Pakatan Harapan, yang mendakwa mempunyai bilangan kerjasama dengan GPS warisan 6 calon bebas Sabah dan PBM akan menghasilkan 111 kursi, hanya cukup untuk membentuk kerajaan persekutuan buat masa ini. Bagaimanapun, Pakatan Harapan PH perlu sama ada menang di Baram atau Padang Serai yang pemilihannya telah ditangguhkan untuk mendapatkan majoriti muda 112 kursi, sebaik sahaja 2 kursi kosong itu telah diisi. Padang Serai ialah kursi campuran yang disandang PKR sejak tahun 2008, menjadikannya kursi boleh menang jika PH dapat memastikan peratusan keluar mengundi yang tinggi. Untuk GPS, PH dan PN, kedua-duanya adalah pilihan yang tidak sesuai untuk mereka bekerja sama. GPS bersaing secara sengit dengan DAP di Sarawak, yang sehingga kemunculan PSB merupakan parti pembangkang utama negeri itu. Untuk GPS, PH dan PN, kedua-duanya adalah pilihan yang tidak sesuai untuk bekerja sama. GPS bersaing secara sengit dengan DAP di Sarawak yang sehingga kemunculan PSB merupakan parti pembangkang utama negeri itu. Sementara itu, bekerja sama dengan PN bermakna GPS perlu bekerja sama lebih erat dengan PAS yang merupakan rakan kongsi utama dalam Perikatan Nasional PN. Terdapat pemimpin PN yang sering mengeluarkan kata-kata berunsur hasutan yang bertentangan dengan nilai budaya rakyat Sarawak di mana 63% penduduknya beragama Kristian. Terbaru, pengurusi PN, Muhyiddin Yassin, mengaitkan agenda kristianisasi jika PH mentadbir negara. Dia bagaimanapun mendakwa kenyataannya diambil di luar konteks. Sementara itu, ada pemimpin Barisan Nasional BN tidak setuju gabungan itu bekerja sama dengan PN selepas timbul spekulasi rundingan antara Anwar dan Zahid Hamidi. Ahli Parlimen Sembrong, Hishamuddin Husin, yang berada dalam kumpulan yang menentang Zahid secara terbuka berkata BN tidak sepatutnya bekerja sama dengan PH. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Halo Malaysia, selamat pagi. Berita hari ini dipetik daripada malaysiakini.com. Siapa akan jadi sekutu PN dan PH? Berita penuh, dua gabungan parti
politik utama Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH kini saling berebut sokongan untuk membentuk kerajaan. Bagi PN, Perikatan Nasional, kerjasama dengan JRS di Sabah dan GPS Sarawak akan menghasilkan 101 kursi. Sekiranya ditambah dengan jumlah anggota Parlimen PBM, warisan dan calon bebas Sabah, bilangan ini boleh meningkat kepada 108 kursi. Bagaimanapun jumlah ini masih tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan yang memerlukan 111 kursi Parlimen. Memandangkan lompat parti bukan lagi merupakan satu pilihan, PN, Perikatan Nasional, mesti mendapat sokongan Barisan Nasional BN untuk mendapat bilangan. Antara pilihan yang ada ialah PN bersekutu dengan 7 ahli parlimen Barisan Nasional Sabah yang berada dalam kerajaan bersama JRS. Ini akan membolehkan PN memperoleh 115 kursi di parlimen. BN Sabah mempunyai autonomi daripada rakannya di Semenanjung dan menyokong Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional PN tidak melanggar undang-undang anti lompat parti. UMNO tidak meminta peraturan partinya untuk menghalang ahli parlimennya daripada menentang parti itu dengan menjadikan peletakan jawatan secara sukarela sebagai satu kesalahan. Ini juga membuka peluang PN untuk mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen Barisan Nasional BN yang tidak sehaluan dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk mendapatkan sokongan dalam membentuk kerajaan. Bagi PH, Pakatan Harapan, yang mendakwa mempunyai bilangan kerjasama dengan GPS warisan 6 calon bebas Sabah dan PBM akan menghasilkan 111 kursi, hanya cukup untuk membentuk kerajaan persekutuan buat masa ini. Bagaimanapun, Pakatan Harapan PH perlu sama ada menang di Baram atau Padang Serai yang pemilihannya telah ditangguhkan untuk mendapatkan majoriti muda 112 kursi, sebaik sahaja 2 kursi kosong itu telah diisi. Padang Serai ialah kerusi campuran yang disandang PKR sejak tahun 2008, menjadikannya kerusi boleh menang jika PH dapat memastikan peratusan keluar mengundi yang tinggi. Untuk GPS, PH dan PN, kedua-duanya adalah pilihan yang tidak sesuai untuk mereka bekerja sama. GPS bersaing secara sengit dengan DAP di Sarawak, yang sehingga kemunculan PSB merupakan parti pembangkang utama negeri itu. Untuk GPS, PH dan PN, kedua-duanya adalah pilihan yang tidak sesuai untuk bekerja sama. GPS bersaing secara sengit dengan DAP di Sarawak yang sehingga kemunculan PSB merupakan parti pembangkang utama negeri itu. Sementara itu, bekerja sama dengan PN bermakna GPS perlu bekerja sama lebih erat dengan PAS yang merupakan rakan kongsi utama dalam Perikatan Nasional PN. Terdapat pemimpin PN yang sering mengeluarkan kata-kata berunsur hasutan yang bertentangan dengan nilai budaya rakyat Sarawak di mana 63% penduduknya beragama Kristian. Terbaru, pengurusi PN, Muhyiddin Yassin, mengaitkan agenda kristianisasi jika PH mentadbir negara. Dia bagaimanapun mendakwa kenyataannya diambil di luar konteks. Sementara itu, ada pemimpin Barisan Nasional BN tidak setuju gabungan itu bekerja sama dengan PN selepas timbul spekulasi rundingan antara Anwar dan Zahid Hamidi. Ahli Parlimen Sembrong, Hishamuddin Husin, yang berada dalam kumpulan yang menentang Zahid secara terbuka berkata BN tidak sepatutnya bekerja sama dengan PH. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.